5.3 pantulan, dia terang dari sudut rajah tau. Bermakna apabila ada satu sinar daripada atas, tengok cursor saya ni, sinar ni turun ke bawah, dia akan ada dua jenis jalur. Jalur yang terus je pergi, kita panggil jalur gelap. Means dia akan mencapah, tak nampak. Okey, kalau jalur tu menumpu, maksudnya dia macam ibarat kalau ada apa? Yang orang pakai pembesar, kanta pembesar. Okey. Dia pakai kanta pembesar, dia akan menyebabkan cahaya akan menumpu. Kalau letak kat semut, semut tu akan panas sebab cahaya tu menumpu. Means dia fokus, okey. Okey, dekat bahagian yang menumpu tu akan terbentuk jalur cerah. Ni lah yang buku teks tu terang sebenarnya. Kemudian, dia terang tentang sefasa. Saya dah bagi tahu sefasa dia mesti sejalan. Saya bagi senang cerita sejalan. Kalau buka speaker dekat TV tu, kiri kanan, bunyi tu akan pergi sejalan. Dum, dum, dum. Kiri dan kanan sama kuat. Kalau letak speaker Sony sebelah kanan, speaker Cak Ayam beli dekat DIY RM10 tu, getaran dia tak sefasa tau. Dia tak balance. Tu maksud sefasa. Dia akan sejalan. Bila dia sejalan, gelombang tu pergi sekali, so dia akan ada pertindihan. Pertindihan tu lah kita panggil cerah tu. Jalur cerah. Okey. Untuk muka gelombang, saya rasa awak nampak perkataan muka gelombang macam ni. Dia akan terbentuk disebabkan surface tau. Contoh, batu. Awak lempar dalam air. Batu tu bulat. Menyebabkan air tu akan klup. Akan nampak gelombang berbentuk bulat. Itulah muka. Muka means dia bergantung kepada objek yang awak lantunkan. Awak lontarkan. Campak tu. Okay. Kalau objek tu macam kayu panjang, awak campak. So, muka gelombang tu akan memanjang. Macam inilah gambarnya. Dan ini adalah istilah yang awak dah belajar last week. Lambda. Lambda. Kalau awak masih ingat, panjang gelombang. So, saya nak nota ini dicatat dalam buku awak. Yang saya tanda dengan cursor. Saya bulat-bulatkan cursor ni. Pastikan awak clear enough maksud lambda dalam rajah. Bila dia berrajah, awak boleh beza mana lambda. Okay, dia mesti in between jalur pertama dengan jalur kedua. Itu satu lambda. Jalur kedua ke jalur ketiga, and ada lambda. Macam tu. Kalau dia buat combination, so awak kena bahagilah. Contoh dia letakkan, contoh saya tengok gambar sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Okay. Jalur kiri ni ada 4 lambda tau. So pastikan kalau dia bagi 20 cm, 20 ialah panjang. So pastikan 20 tu bagi 4, barulah dapat lambda. Hati-hati soalan suka twist kat situ tau. Dia nak bagi awak pening. Okay, ini adalah kit atau device yang berada dekat lab. Bermakna alat ini, nama dia tangki riak, akan digunakan untuk pelajar melihat gelombang-gelombang yang terhasil. So kalau dia bulat, awak letak objek bulat, gelombang nanti akan membulat lah. Macam tu. Macam ni. Okay, kalau awak letak objek yang memanjang macam kayu, batang, so bila dia menghampiri cermin, contoh saya letak cermin kat sini. Di sinilah berlakunya fenomena pantulan. Gelombang itu akan pergi ke cermin, kemudian akan memantul ke arah lagi satu. Bertentang arah. Macam awak pandang cermin lah. Kalau, paling senang awak tengok kasut. Awak beli kasut. Pernah jumpa cermin yang sengit dekat lantai tu kan? Pernah tak? Lama tak shopping ni. Okey. Andai kata awak pandang tegak kasut awak tu ke cermin, image awak akan tegak balik. Okey, awak pernah try tak letak kasut awak tu ke tepi, ke kiri? Maksudnya awak saja sisihkan. So, akan terpantul sebelah lagi satu tau. Dia macam cermin kat lab lah. Sedasa awak pernah tengok cermin kat lab betul-betulkan tudung kan? Kalau cermin tu terbuka dan awak sengit objek awak, bermakna image yang terbentuk pun akan sengit hala lagi satu. Itulah pantul. Nak terang lebih, saya rasa awak dah clear dah sebenarnya. So, ini adalah ciri gelombang pantulan. Ini wajib. Tolong salin ini, jadual. Wajib sebab soalan suka tanya. Objektif contoh. Dia beri option A, B, C, D. Dia suruh awak cari mana yang betul, mana yang salah. Antara pilihan berikut yang manakah tidak benar bagi ciri pantulan? So, dia akan tanya dari skop frekuensi, laju, arah dan panjang. Sudut pun boleh. So, yang manakah yang tidak berubah? So, awak kena hafal lah. V, F, lambda. Tidak berubah. Tengok saya translate laju. V, velocity. Lambda,
panjang gelombang. F, frekuensi. So dia ada V, F, lambda. So boleh hafal, V, F, lambda tidak berubah. Sudut sama, arah berubah. Arah ni dia menentang. Macam tadi saya cakap lah. Kiri ke kanan. Wajib